Jadi muslimin dan muslimat ada lagi tak habis, tak geram. Bukan geram, aku tiba-tiba Allah bagi ilham keluar ni. Okey, ya, sebagai contoh inilah dia sedekah aku dekat hampa. Tak kiralah hampa kaya ke hampa miskin ke, tapi kalau dalam bentuk sedekah ilmu, maka tidak ada kepentingan pulangan wang ringgit akad jual beli antara aku dan hampa semua yang duk dengar ni. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Baik, kita berada di If Ramadan. InsyaAllah ya, kita akan mengetahui tarikh tetapnya puasa InsyaAllah. Jadinya Cik tahulah, Cik kata tu lockdown. Tak zirah, sebab itulah Cik ni salah typo hari tu supaya hampa keliru. Sebenarnya takkanlah aku nak lockdown. Tak zirah kan. Takkanlah aku nak lockdown tazkirah. Sebab tu aku tulis typo itu hari. Tak zirah. Sebenarnya tak lockdown. Sebab apa? Sayanglah bulan-bulan puasa ni kalau aku share ilmu, maka ilmu yang di dalam bulan puasa ni akan berlipat ganda insya-Allah. Okey, baik, hari ni kita nak sebut pasal Mu'jam saja. Pasal Mu'jam ni sangatlah sedap. Jomlah kita tengok apa dia tulis kat sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, hada ataupun al-hidayah ialah petunjuk yang lembut. Okey, petunjuk yang lembut. Hidayah, macam kita sebut hidayah dan sebagainya. Adapun hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia ada 4 cara. Jangan kita ingat hidayah tu satu saja, 4 cara. Pertama, hidayah yang meliputi jenis manusia sendiri untuk setiap mukallaf yang memiliki pemikiran, kecerdasan dan pengetahuan penting yang meliputi segala sesuatu sesuai kadar kemampuannya. Mana kata hidayah tingkatan pertama itu adalah dia seolah-olah berbunyi seperti ilmu, ya, ilmu. Tetapi hidayah ni maksudnya level yang Allah buka untuk kebanyakan kepada kita mendapat. Maksudnya kecerdasan otak kita boleh fikir, kita boleh buat benda macam kebanyakan manusia boleh buat. Yang memiliki pemikiran, kecerdasan dan pengetahuan penting sekadar kemampuannya. Mana kata otak dia boleh terima hidayah level pertama saja, sekadar kemampuannya. Sebab apa? Kalau diberikan hidayah itu lebih kepada sekadar kemampuan pemikiran dia akan jadi bengong dan dia akan tidak boleh memproses ilmu itu dan dia akan menyampaikan dalam satu bentuk yang salah. Itu dinamakan tingkatan hidayah yang pertama, yang kebanyakannya semua kita ada hidayah tersebut. Faham? Kedua, hidayah yang Allah tetapkan bagi manusia melalui lisan para nabi dan turunnya Al-Quran. Faham? Hidayah yang Allah tetapkan bagi manusia melalui lisan para nabi dan turunnya Al-Quran. Melalui ini hidayah yang tingkatan kedua. Kita mendapat hidayah melalui lisan para nabi dan turunnya Al-Quran. Dan macam mana kita nak dapat hidayah nombor 2 ni? Kita kena buka baca lah, baru kita dapat hidayah dia. Yang pertama tadi, kita tak buka baca Quran pun, kita tahu pengetahuan itu melalui mata kita. Kita tengok, oh burung terbang, oh graviti macam ni. Itu hidayah tingkatan pertama. Nak dapat hidayah tingkatan kedua, kena buka Quran pula, baca apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan lisan para nabi. Faham? Tingkatan kedua. Yang ketiga, muslimin dan muslimat, taufik. Ni kita selalu dengar taufik hidayah kan. Taufik yang Allah berikan secara khusus yang Allah berikan sebagai petunjuk. Yang ni yang kita mau Yang ni yang kita mau. Kita kena minta supaya diberikan taufik hidayah oleh Allah. Saudara-saudari sekalian, yang ni penting ni. Dan keempat, memang semua penting lah, apa yang tak penting. Dan keempat,
hidayah yang amat berarti di akhirat untuk mengantarkan seseorang masuk syurga, dan hidayah ini semuanya telah ditentukan. Jika yang pertama tidak didapati, maka yang kedua tidak akan dapat diraih. Seterusnya begitulah. Faham tak? Kalau yang pertama hidayah Allah tak bagi, kita tak ada, maksudnya orang tu tuli lah, dia tu tidak ada akal, bodoh lah kita panggil, buta perut ke apakah. Bila buta perut, hidayah nombor dua pun dia tak akan buka Al-Quran, sebab yang pertama dia memang buta perut. Dia tak akan cari Quran untuk cari hidayah seterusnya. Bila dia tak buka Quran, dia tak baca, dan dia tidak akan dapat, walaupun dia minta berdoa untuk mendapat taufik hidayah, Allah tak akan bagi. Hang tak buka aku punya Quran, hang nak minta hidayah. Dan bila mana kata dia tak dapat hidayah nombor 3, yang khusus itu, taufik hidayah itu, maka semestinya nanti dekat akhirat, dia tak akan dapat masuk syurga. Sebab daripada pertama, kedua, ketiga, dia tak dapat hidayah itu, peringkat-peringkatnya, maka peringkat terakhir untuk dimasukkan, diantarkan ke dalam syurga pun tak dapat. Syafaat. Hidayah ini juga Allah ada untuk hantar kita masuk ke syurga. Faham ke tak? Jadi kita kena cari keempat hidayah ini. Ketiga hidayah ini, supaya di akhirat nanti kita akan mendapat hidayah syurga. Ya Allah, dengar tu. Nah, jangan duk sonok-sonok. Ada tingkatan dia. Pertama, muhasabah diri. Tengok yang ni. Hidayah yang Allah bagi secara free ini. Khusus, umum. Tapi kalau kita tak tengok, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, faham ini. Walaupun banyak ni saja ayat itu yang kata kita bila kita kena baca, kita kena buka, kita kena faham. Walaupun daripada sini saja, apa permulaan ayat itu? Hada saja. Tetapi rungkaiannya, inti daripada satu saja yang ni, dia punya inti dia, Masya Allah. Kena cek. Bukan satu, bukan dua, bukan senang. Tetapi rumit serumit-rumitnya. Kalau kita tak faham, habis. Macam aku kata hadiah dan sedekah tu. Rumit. Bagi orang yang tak ada hidayah, tanyalah 100 kali pun, jawablah 100 kali pun tak faham. Tapi bagi orang yang ada hidayah, sekali lalu dia baca, dia dah tahu inti dia. Faham nah? Jadi carilah hidayah itu. Tingkatkan hidayah kita. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Jadi muslimin dan muslimat, ada lagi tak habis, tak geram. Bukan geram, aku tiba-tiba Allah bagi ilham keluar ni. Okey, ya. Sebagai contoh, inilah dia sedekah aku dekat hampa. Tak kiralah hampa kaya ke hampa miskin ke, tapi kalau dalam bentuk sedekah ilmu, maka tidak ada kepentingan pulangan wang ringgit akad jual beli antara aku dan hampa semua yang duk dengar ni. Tak ada. Bukan kata aku ni kata nak jual Quran. Tak. Quran ni dulu pun, mushaf ni dulu pun, masa aku jual pun, aku tak ambil satu date pun. Aku sedekah betul-betul ilmu tu ke hampa. Maka tu aku tak berani nak ambil apa-apa ni. Sebab apa? Aku bagi sedekah hampa. Esok ni kalau keluar pun, aku tak ambil satu date pun. Aku sedekah. Pahala dia aku sedekah. Aku sedekahkan tenaga, masa aku untuk ilmu ni dekat hampa. Yang ni boleh sebab tak ada kepentingan. Kepentingannya ialah untuk hampa sendiri memperbaiki diri untuk menuju akhirat nanti. Itu boleh. Kalau aku mula ada duit kat dalam tu, ada apa tu, nanti tak jadi apa-apa. Pahala apa pun tak dapat. Okey? Faham tak? Okey, baik. Jadinya, bila benda ni free of charge, hampa tak upah aku, hampa tak apa, maka ini merupakan satu sedekah yang amat-amat bernilai. Faham? Yang amat-amat bernilai. Jadi, peluang ini, ambil, pegang ilmu ni, habak lagi dekat orang lain. Supaya benda ni bertebaran. Faham tak? Maka dapat pahala. Pahala yang jenis macam tu yang kita mau. Yang ikhlas. Daripada channel ini, insya-Allah, kita semua dapat kebaikan. Faham tak?